Aniaya pembantu rumah, majikan bakal ke depan tindakan tegas. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini berita tengah malam. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Majikan yang terlibat kes penganiayaan pembantu rumah asing akan disenarai hitam. Impaknya, mereka tidak lagi dibenar menggajikan pembantu rumah warga asing pada masa akan datang. Jelas Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, walaupun bilangan kes adalah kecil, namun ia telah menjejaskan nama baik negara. Ia juga menyukarkan usaha kerajaan dalam memuktamadkan Memorandum Persefahaman MOU penggajian pembantu rumah asing dengan negara Indonesia dan Kemboja. Dalam pada itu, Datuk Seri M. Saravanan memaklumkan mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju agar Malaysia menandatangani MOU berhubung perkhidmat domestik Indonesia dengan segera. Negeri Perlis kini berdepan isu kekurangan bekalan kit ujian kendiri COVID-19 dalam pasaran minggu ini. Masalah itu telah berlarutan selama beberapa hari. Hasil tinjauan di beberapa farmasi mendapati stok kit ujian berkenaan telah habis. Estimate time tak pasti lagi. Pasal pun tak pasti? Sebab yang ni stok cepat habis. Lepas tu kita kena tunggu warehouse allocate tu Kak. Tapi akan secepat mungkin lah stok akan sampai. Keseluruhan daripada 37 premis melibatkan farmasi dan peruncit yang menjual RTK, di mana bekalan RTK di negeri Perlis ini mencukupi. Dalam pada masa yang sama daripada pemeriksaan tersebut, lately ini di mana bekalan tu agak berkurangan disebabkan isu permintaan yang tinggi. Kita tidak nafikan ada juga premis yang kehabisan bekalan buat masa ini. Ini disebabkan oleh faktor logistik penghantaran. Kumpulan individu tidak divaksin berisiko dijangkiti COVID-19 kategori 4 dan 5. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, golongan itu juga berdepan risiko kematian. Ia berdasarkan data Kementerian Kesihatan melibatkan 100,000 populasi dalam tempoh 26 Januari hingga semalam. Jelasnya, penerima dos penggalak merupakan kumpulan terlindung daripada virus berkenaan. Sementara itu, mengenai peratus penggunaan katil unit rawatan rapi COVID-19 di hospital, 4 negeri menunjukkan peratusan pengisian melebihi 50%. Ia melibatkan negeri Kelantan, Johor, Kuala Lumpur dan Melaka. Susulan peningkatan kes COVID-19, semua program kerajaan di Perak ditangguhkan. Jelas Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Mohamad, keputusan itu dibuat selepas mendapat nasihat Majlis Keselamatan Negeri. Namun, program yang melibatkan penyampaian bantuan kecemasan serta program vaksinasi akan diteruskan dengan pematuhan SOP ketat. Justru rakyat di negeri itu diingatkan untuk terus patuh kepada SOP bagi membendung penularan COVID-19. Golongan yang belum mendapat suntikan dos penggalak juga disaran agar segera berbuat demikian. Sementara itu, keberkesanan vaksin dos penggalak dilihat mampu mengurangkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di Malaysia yang dicetuskan gelombang varian Omicron ketika ini. Menurut pakar perubatan kesihatan awam bahagian perancangan KKM, Dr. Muhammad Fadli Khairi, lebih 60% populasi dewasa sudah menerima suntikan dos ketiga itu setakat ini. Varian Omicron ni dia beza dengan Delta sebab mutasi, sebab dia ada beberapa mutasi daripada susunan genetik dia. Dia menyebabkan dia lagi mudah tersebar, misalnya sebab tu kes dia lagi tinggi. Tapi dari segi simptom, dari segi gejala sendiri, kalau mereka itu dah menerima vaksinasi, kalau mereka dah menerima booster, maka gejala dia kurang teruk berbanding mereka yang langsung tidak menerima vaksinasi ataupun mereka yang tidak menerima booster.
Tambah beliau, individu yang masih ragu-ragu untuk mengambil suntikan dos penggalak boleh membuat pemeriksaan tahap kesihatan dan berbincang dengan pegawai perubatan. Pengambilan dos penggalak COVID-19 semasa kehamilan adalah selamat. Malah ia digalakkan sebagai pelindungan kepada ibu dan bayi, khususnya daripada jangkitan varian Omicron. Penggalak adalah dos dan jenis ubat yang sama yang telah diberi semasa proses mengandung, iaitu vaksin dos pertama dan dos kedua. Tidak ada efek pada kandungan daripada dos satu kedua, apatah lagi dos penggalak sudah tentu tidak akan mempunyai apa-apa kesan sampingan kepada kandungan juga. Sementara itu di Terengganu, tiada laporan diterima berhubung kesan sampingan susulan imunisasi AEFI bagi kanak-kanak di negeri itu setakat ini. Setakat semalam pula, 6.1% kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun sudah menerima suntikan di negeri itu. Sekarang ini kita akan bercuti, kan? Sekolah akan mula bercuti. Jadi saya rasa persediaan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mendapat suntikan supaya mereka semua ini juga boleh dibawa bercuti dengan selamat. Secara purata, 1,000 hingga 1,400 suntikan diberi kepada golongan berkenaan di bawah program PIC Kids. Saya setuju nak cucuk vaksin ni sebab dia orang macam abang tu dia ada masalah bronchiolitis, obliterans tu. Jadi perlulah untuk ambil COVID-19 punya vaksin ni. Lepas tu adik dia macam biasalah sebab dia orang duduk serumah. Jadi untuk prevent benda yang lebih teruk tu baik continue je lah. Rasa hebat. Hebat. Rasa macam semut. Dah sakit-sakit. Kawan-kawan abang ada tak awak cakap tadi? Ha? Kawan-kawan abang ada cakap tak? Takut je nak cakap lagi. Takut. Dah, ni dia takut kan. Rasa untuk protect dia pada virus ni lah. Sebab kan sekarang tu ramai sangat kan, saya bimbang juga. Tarikh pembukaan sempadan udara, darat dan laut Malaysia-Thailand dijangka dimuktamadkan dalam pertemuan sulung pemimpin nombor 1 kedua-dua negara Jumaat ini di Bangkok. Inisiatif berkenaan bertujuan merancangkan semula aktiviti ekonomi dan pergerakan rakyat kedua-dua negara. Susulan itu, satu jawatan kuasa kerja yang dianggotai pihak berkepentingan Malaysia-Thailand bakal ditubuhkan untuk memperhalusi mekanisme dan SOP tersebut. Tapi ini bergantung pada pihak kerajaan Malaysia untuk menentukan bila time frame tu. Tapi kita jangkakan mungkin tidak lama lagi lah. Mesyuarat dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawatannya Prayut Chan Ocha juga akan memperincikan kepentingan pengiktirafan timbal balas sijil vaksinasi digital kedua-dua negara. Perdana Menteri dan delegasi Malaysia dijadual tiba di Thailand esok. Polis Kedah menubuhkan pasukan khas bagi memantau dan mengawal kemasukan pelancong melalui pintu masuk sempadan Malaysia-Thailand khususnya di Bukit Kayu Hitam. Ini susulan cadangan pembukaan semula sempadan negara oleh Majlis Pemulihan Negara MPN. Ketua Polis Kedah, Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad berkata, pihaknya akan bergerak seiring dengan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Pelan tindakan bersepadu membantras jenayah turut diaktifkan. 2 tahun ini, of course lah, bila sempadan tak buka, mungkin kejadian jenayah pun agak kurang dan sebagainya. Kemalangan pun mungkin berkurangan dan sebagainya dalam tempoh 2 tahun ini. Tetapi untuk perancangan tindakan kita di Kedah ini, bila sempadan buka, kita beranggapan lah mungkin akan berlakunya lebih kemasukan dan sebagainya, akan melakukan banyak kesalahan jenayah transporter, kesalahan jenayah lain mungkin akan meningkat.
Di Perak, 1,269 individu ditahan kerana pelbagai kesalahan berkaitan dadah sepanjang Januari tahun ini. Jelas Ketua Polis Negeri Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid, bilangan itu mencatat peningkatan hampir 100% berbanding hanya 669 orang bagi tempoh sama tahun lalu. So pada tahun ini kita punya visi adalah untuk pastikan kita dapat mengurangkan kegiatan penyalahgunaan dadah di negeri Perak. So ini dapat dibuktikan dengan tempoh 2 bulan tu, memang meningkat kita punya cakapan dan sebagainya. Melalui operasi yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik juga, lebih 2,000 kilogram dadah berjaya dirampas, meningkat 49% berbanding Januari tahun lalu. Jumlah tangkapan juga meningkat dengan 44 orang didakwa di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, langkah-langkah pencegahan sepanjang bulan lepas. 17 kawasan di Johor telah dikenal pasti menjadi kawasan titik panas kegiatan perjudian dan gangsterisme. Kawasan terlibat diambil kira dari aspek persaingan politik, kaum serta kongsi gelap. Kerana apa yang kita dapati pada masa sekarang ini, walaupun ada kumpulan-kumpulan kongsi gelap, tapi mereka dah tak aktif. Kita dah dapat neutralize, kita dah dapat mengurangkan aktiviti mereka dengan mengambil tindakan-tindakan. Pihaknya turut mengambil tindakan ke atas pihak terlibat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi tumpas. Ia susulan 2 siri serbuan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HEP ke atas sebuah stesen minyak dan kawasan tapak pembinaan di Putrajaya. Dengan kekuatan seramai 9 anggota penguat kuasa, serbuan dilakukan hasil risikan sejak sebulan lalu. 64,400 liter minyak diesel daripada 2 buah tangki disita selain sebuah lori berkapasiti 4 tan dan beberapa peralatan yang digunakan untuk aktiviti tersebut dirampas. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM178,000. 2 lelaki warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Padah menceroboh perairan negara. 159 nelayan warga Vietnam didenda RM38.25 juta. Mahkamah Session Kuala Terengganu turut melucutkan hak 14 bot nelayan asing serta peralatan menangkap ikan kepada kerajaan Malaysia dengan nilai rampasan RM20 juta. Kesemua tertuduh berusia antara 18 hingga 60 tahun ditahan menerusi Op Naga Barat dan Op Kuda Laut Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan negara pada Mac tahun lalu sehingga awal Januari tahun ini. Kesemua mereka berdepan hukuman penjara sehingga 7 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut. Pertuduhan dibaca mengikut Seksyen 15-1A Akta Perikanan 1985 serta Seksyen 16-3 Akta Perikanan 1985. Pembicaraan kes rasuah Datin Seri Rosmah Mansur berhubung projek tenaga solar di Sekolah Luar Bandar Sarawak berakhir hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan memaklumkan Mahkamah selesai mendengar keterangan 25 saksi sepanjang 42 hari perbicaraan itu berlangsung. Dalam prosiding, Peguam Jagjit Singh yang mewakili Rosmah memaklumkan Mahkamah Tinggi pihak pembelaan menutup kes. Ini selepas saksi keduanya, bekas pegawai khas di bahagian First Lady of Malaysia Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Siti Azizah Sheikh Abud, selesai memberikan keterangan. Hakim Muhammad Zaini menetapkan tarikh 5 April ini untuk mendengar hujahan kedua-dua pihak sebelum membuat keputusan akhir. Hakim turut menetapkan tarikh 9 Mac bagi pendakwaan memfailkan hujahan dan 30 Mac untuk pembelaan membalas hujahan. Seorang pengawal keselamatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan memperdaya seorang lelaki. Dia berjanji dapat membantu membebaskan tunang individu berkenaan dari Pusat Pemulihan Dadah dengan bayaran RM5,500.
Pengawal keselamatan berusia 59 tahun itu menerima hantaran wang tersebut melalui akaun bank miliknya. Hakim Kamal Arifin Ismail membenarkan suspek diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Tarikh sebutan semula kes pada 24 Mac depan. Sebuah syarikat memasang komponen basikal digunakan penjenayah siber untuk meraih keuntungan. Jelas pihak pengurusan tertinggi syarikat terbabit, kegiatan itu disedari pekerjanya minggu lalu apabila tersebarnya iklan jualan murah basikal milik syarikatnya di laman sosial. Penjenayah terbabit didapati meminta pelanggan membuat bayaran terlebih dahulu sebelum membuat tuntutan di kilang tersebut. Saya terpaksa bongkar ni, kalau tak ada nanti banyak orang lagi akan kena scammer ni. So Yeno yang jadi masalah selain pada clear nama Botron dan juga bagi tahu public jangan percaya kat scammer lah. I pun tak tahu kuantiti berapa orang, tapi hari-hari ada orang mai. Ada yang bawa pickup truck mai kilang nak ambil basikal. Ada yang telefon. So, mana banyak yang tertipu lah. Kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Satu laporan polis turut dibuat. Balu kepada bekas Mufti Perak Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakaria, Puan Sri Ainun Abdul Ghani, 82 tahun, meninggal dunia kira-kira pukul 2.30 petang tadi. Perkara itu disahkan anak kelima pasangan tersebut, Datuk Ahmad Wafi Harusani. Menurut Datuk Ahmad Wafi, ibunya meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan akibat demam di sebuah hospital swasta di Ipoh. Bapa saya tinggal, selepas abang saya tinggal, keadaan dia memang, keadaan kesihatan dia agak merosot. Sikit dia merosot lah. Dalam 2 bulan lah, 3 bulan lepas lah, dia dah mula, 2 bulan lepas dia dah mula bedridden. Betul di atas katil dan tak boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap, dia tak boleh nak respon. Jadi keadaannya memang diuruskan 100% lah oleh orang sekeliling. Tambahnya lagi, keputusan ujian COVID-19 yang dijalankan ke atas Allahyarham adalah negatif. Jenazah akan dikebumikan esok di Tanah Perkuburan Islam Kampung Melayu, Sungai Rapat. Seramai 43 nelayan darat di Timah Tasuh bakal menikmati manfaat menerusi kerjasama dengan Koperasi Nelayan Darat Timah Tasuh Perlis Berhad. Penglibatan koperasi ini sekaligus menjadikan nasib golongan nelayan darat akan lebih terbela. Terdapat banyak dana yang telah pun diperuntukkan oleh pihak kerajaan, persekutuan, tapi memandangkan ramai yang mungkin tak tahu dari segi peruntukan dana tersebut, maka pada hari ini kita telah pun mendapat maklumat yang terperinci berhubung kait dengan dana yang juga merupakan satu perkara penting untuk menaik taraf lagi di kawasan ini bagi memastikan bahawa taraf kehidupan nelayan darat yang ada di negeri Perlis ini, khususnya di kawasan Tasik Timah Tasuh ini, dapat dipelbagaikan. Sementara itu, Suruhanjaya Koperasi Negeri sedia membantu 150 koperasi yang aktif di Perlis dalam menyalurkan pinjaman dan geran untuk faedah ahli koperasi. Aktif di negeri Perlis mengambillah peluang. Paling-paling tak kalau satu koperasi pinjam 1 juta, kita ada 150 koperasi, kita ada 150 juta boleh masuk sini. Kalau tak dapat 20%, 30% daripada koperasi aktif yang meminjam, saya rasa cukup bertuah dan bersyukurlah pada gerakan koperasi sebab dapat menjana ekonomi melalui gerakan koperasi.
Faktor kenaikan kos bahan pembinaan bakal mempengaruhi harga hartanah pada tahun ini. Justru pemain industri memberi gambaran permintaan terhadap sektor berkenaan khususnya hartanah jenis kediaman dijangka meningkat. Pengerusi Eksekutif Eastern and Oriental Berhad, Datuk T. Eng Ho berkata, trend didorong sentimen berhati-hati pembeli sebelum harga meningkat pada masa hadapan. Harga besi sudah naik lebih kurang 50%. Lebih 50%. Dan lain-lain harga pun naik lebih dari 50%. Tapi dari keseluruhan, harga pembinaan sudah naik lebih kurang 20%. Definitely, harga rumah mesti naik punya. That's why kita kata, siapa kalau mau beli rumah, lebih cepat sekarang. Beliau memaklumkannya pada sesi penerangan laporan kewangan ENO suku ketiga tahun kewangan 2022 berakhir 31 Disember 2021. Perikatan Nasional PN berharap SOP semasa Minggu Kempen Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15 dapat dipertimbangkan semula. Ia berikutan terdapat beberapa syarat yang diperkenalkan tidak praktikal. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, syarat kehadiran 100 tetamu dalam satu majlis ceramah atau kempen diharap dapat diperhalusi semula, terutama di kawasan yang mempunyai ramai penduduk. Langkah-langkah yang telah diperkenalkan ini macam ada sedikit kelonggaran tapi tak memadai. Kerana tempoh kempen tak panjang. 2 minggu nak perkenalkan calon orang tak kenal. Jadi kita nak minta supaya dipertimbangkan semula. Tambah beliau, program ceramah atau kempen mempunyai persamaan dengan majlis sosial lain seperti kenduri dan boleh dikawal. Malaysia dan Jepun bekerjasama erat dalam pelbagai bidang selaras pelaksanaan dasar pandang ke timur. Hubungan lebih 4 dekad itu terus diperkukuh menerusi penerokan secara bersama dalam bidang baharu selaras cabaran global dan situasi pandemik. How to tackle with aging society, for example, or how to create sustainable development. This includes climate change. Also, resilient society. I think resilient society is a really important topic because you have just suffered from the severe flooding in December. And this is an area where we can cooperate with Malaysia. Beliau menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, reka dan berwibawa. Bertemu kembali. TNB Liga Hoki Malaysia, TNB MHL 2022 Wanita, KPT United Thunderbolts berjaya mengikat pendahulu Liga Negeri Sembilan 1-1 hari ini. Perlawanan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil itu turut menyaksikan aksi kedua-dua pasukan ditangguhkan pada suku pertama akibat hujan lebat. Dalam saingan tersebut, Negeri Sembilan bermula garang apabila membuka tirai jaringan seawal minit pertama melalui pukulan sudut penalti Elia Syahirah Elias. Bagaimanapun, Surizan Awang Noh kembali menyamakan kedudukan 4 minit berselang menerusi jaringan padang. Hujan lebat yang turun selepas itu mengganggu rentak permainan kedua-dua pasukan, menyaksikan mereka terpaksa berpuas hati dengan satu mata. Keputusan lain menyaksikan National Development Team NDT terpaksa akur tewas kepada Sabah dengan jaringan 1-3.
Selepas memainkan peranan penting dalam kejayaan Kuala Lumpur, KL City FC menjuarai Piala Malaysia 2021, Tan Sri Anwar Musa mengumumkan bakal melepaskan jawatan Presiden kelab tersebut. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata, faktor yang mendorong keputusan itu adalah disebabkan oleh kekangan masa. Patutnya sejak saya berada di kementerian ini, masa saya sangat terhad. Dan saya mendapati seseorang yang menduduki tempat saya sebagai presiden pada kelab perlu memberikan masa yang lebih kepada pasukan. And we have to be fair. Kita tidak boleh nak bergayut pada jawatan kalau kita rasakan kita ada kekurangan ataupun kita jangka ada orang lain boleh buat lebih baik. Jadi saya dah buat setakat yang saya termampu. Dan sejak berada di kementerian ni, saya dah banyak perkara yang saya nak buat tak dapat saya buat kerana kekangan masa. Jadi eloklah kerana saya tengok KL tu sedang meningkat. Kalau babynya, kalau dia sedang perlu perhatian. Sebagai rekod, Tan Sri Anwar dilantik sebagai Presiden KL City FC pada Februari 2021 dan merupakan antara watak penting yang menjadi kunci utama kebangkitan serta kejayaan pasukan itu musim lalu. Penolong jurulatih Harimau Malaya yang baru dilantik, Ella Varasan, menganggap tugas bersama pasukan kebangsaan satu cabaran yang wajar dimanfaatkan sebaiknya. Beliau diumum sebagai ahli keluarga baharu Harimau Malaya pada hari ini bagi membantu Ketua Jurulatih Kim Pan Gon. Melalui kenyataan media dikeluarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Ella Varasan berharap semua kaki tangan kejurulatihan lain dapat mencipta keserasian segera demi kepentingan skuad Harimau Malaya. Dalam masa sama, beliau terus mengucapkan terima kasih kepada bekas majikan Sarawak United yang sudi melepaskan beliau demi kepentingan bola sepak Malaysia. Ella Varasan, 60, yang memiliki lesen Pro Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2018 itu telah mengendalikan Sarawak United sejak Februari 2020 dan membantu pasukan itu layak ke Liga Super dengan menamatkan saingan di tempat kedua Liga Premier 2021. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM percaya ahli gabungannya Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PMM berupaya melakukan transformasi menerusi semangat perpaduan dimiliki. Bukan itu sahaja, usaha mengekalkan penganjuran Piala Emas Raja-Raja dan Piala Agong turut mendapat pujian. Menurut Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, usaha PBMM itu wajar dipuji. Dalam masa sama, beliau terus berharap PBMM mampu memperkasakan kejurulatihan dan akar umbi. Untuk rekod, Piala Malaysia dan Piala Emas Raja-Raja telah mencecah usia penganjuran 100 tahun. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.